Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni kita bermulalah kita punya perjalanan journey untuk develop apps menggunakan Ionic. So Ionic tu basically adalah satu framework yang mana dia leverage kepada teknologi HTML so that kita boleh buat lebih kurang macam hybrid apps development, dan end of the day kita boleh dapat produk ataupun apps yang boleh laksanakan ataupun boleh digunakan pada persekitaran Android dan juga Ionic dan juga web based. So kali ini kita akan gunakan Ionic 5. Kita lihat overview dulu. Ionic itu adalah satu mobile framework yang mana dia utilize ataupun dia leverage kepada teknologi web ataupun HTML, CSS dan gabungan dia lah, JavaScript. So kalau korang nak dapatkan Ionic, dia punya apa nama istilah dia tu, IDE dia, ada satu Ionic X ataupun Ionic Studio. Nama dia yang lama Ionic Studio, sekarang ni nama dia Ionic X. Cuma yang ni korang kena bayar sikit lah, ada fee dia. Tapi oleh kerana saya pun tak gunakan Ionic Studio, Ionic X, so kita gunakanlah code editor yang biasa, iaitu contohnya macam Sublime ataupun Visual Studio Code lah. Ok, so ini adalah contoh-contoh apps yang kami dah upload kepada Play Store menggunakan teknologi web. Ada yang gunakan HTML framework, dan ada juga yang menggunakan Ionic. Ok, ini contoh adalah yang pernah kami usahakan. Ok, so basically yang sebelum ni mungkin kita gunakan Android Studio untuk generate native, what we call native application development, ataupun kalau dalam OS ataupun Apple environment ataupun iOS environment, korang boleh gunakan Xcode contoh dia untuk menghasilkan iPhone apps. So dengan menggunakan Ionic ni, korang boleh develop sekali dan kita boleh compile dan generate APK untuk Android apps dan juga Xcode. Okay, yang Xcode tu korang kena generate Xcode dulu, kemudian dia akan generate, boleh gunakan untuk generate iPhone apps ataupun iPad. Okay, so basically untuk Ionic ni dia perlukan ni lah, dia akan gunakan, kita punya UI lebih kurang pada web layer ni. So kita ada interpreter untuk jadikan the native apps lah. So sebenarnya kalau ikutkan apa namanya, lebih kurang macam structure ni, in between web layer dengan native apps ni, sebelum dia jadi native app, dia ada satu interpreter. Jadi kalau biasanya kalau satu software tu ada interpreter antara apps yang sebenar tu kepada dia punya machine language, dan dia akan melibatkan proses yang mengurangkan sikit lah dia punya performance dia. Tapi kalau untuk yang basic apps tu okay, should be okay. Okay, so well, kita akan gunakan Ionic framework. Okay, Ionic framework dan juga capacitor. Capacitor ni antara yang baru lah yang ada dalam Ionic 5, yang mana dia cuba nak mengurangkan fungsi ataupun nak menolak Cordova lah sebenarnya. So Cordova ni antara teknologi yang sebenarnya dah lama. Cordova ni teknologi dah lama. Cumanya Ionic dia rasa dia perlu develop satu tools sendiri yang mana dia boleh gunakan untuk play Ionic apps dalam Android dan juga iPhone dengan lebih berkesan lah. Sebab Cordova ni third party, orang lain yang buat. Ionic ni dia terpaksa rely kepada Cordova. Jadi somehow rather dia cuba nak come up dengan satu solution sendirilah, nama dia capacitor, yang dia boleh kawal dan boleh percepatkan. Okay, dia claim dia nak mempercepatkan development dia tu lah. Okay, so ini adalah contoh-contoh UI yang available. Kita ada card, kita ada button, kita ada bash, kita ada Ionic icon. Okay, dan macam-macam lagi lah. So
kalau nak start Ionic ni, satu benda pertama yang kita kena ada adalah Node.js ataupun NPM, Node Package Manager. Dan ni somehow kita boleh gunakan capacitor lah, okay, capacitor dan Ionic. Yang penting ini cukup lah, dua ni. Kita ada Node.js untuk simply create kita punya Ionic project. Sebab Ionic project ni adalah satu open source tools, jadi korang boleh download dia daripada repository server dia lah. Okay, dia sokong ataupun dia dokong dalam repository server dia, dan kita boleh access dia punya code tu masuk ke dalam machine kita dengan menggunakan npm punya command line ataupun tools ya. Dan yang penting untuk test dia punya kita utilize dululah kita punya browser. So sekarang ni mungkin korang pelik, nanti korang akan develop menggunakan browser, develop ataupun test develop menggunakan whatever code editor. Tapi kita nak view nanti dia punya Ionic apps, nanti kita akan view dalam browser dulu. Okay, so next process, kalau kita nak generate APK ataupun nak test dalam real device, dan kita perlukan sebelah kanan ni lah. So yang ni kita perlukan capacitor lah. Kita gunakan kita gunakan Android SDK dan bagai lah. Tapi sekarang ni kita just gunakan browser, okay, untuk kita test kita punya application dulu untuk peringkat awal ni lah. Kemudian bila kita nak deploy, kita nak generate APK, kita nak generate seterusnya, kita akan ke sebelah kanan ni lah, Android SDK ataupun Xcode. So oleh kerana mesin yang saya pakai ni adalah Windows machine, jadi kita boleh cuma generate Android SDK je lah. Xcode tu mungkin ada rezeki nanti kita boleh try buat dalam MacBook. Okay, so ini adalah Node.js yang kita perlukan. Korang kena download. Okay, benda ni simple je, korang download, install. Okay, download dan install. So aku tak perlu nak tunjuk lah macam nak download, nak install. Benda tu senang je. Aku dah install pun. Okay, so cuma tricky part dia, kalau kita tak gunakan dia punya Ionic X ataupun Ionic Studio, korang terpaksa deal dengan ni lah, dengan what we call as CLI, Command Line Interface. Okay, so boleh try dalam Command Line Interface. Okay, macam ni. Ni adalah Command Line Interface, Windows Shell, ataupun korang boleh pergi ke, kalau korang tak ada Windows Shell, korang boleh pergi kepada CMD. Korang type kat bawah ni kan, CMD. Type kat bawah ni, CMD. Okay, type kat bawah ni, CMD. Aku zoom kejap. Okay, so bahagian bawah ni, ataupun pada task start bar, start Windows bar, korang boleh type CMD dan okay, run je lah command prompt ni. Okay, so korang boleh pilih lah sama ada nak gunakan ni mungkin tricky sikit lah. Okay, korang boleh gunakan yang ni, command prompt biasa, ataupun korang boleh gunakan PowerShell lah. Either one, no problem. So kat sini dalam PowerShell ni ataupun dalam command prompt ni, korang test selepas korang install lah. Selepas install Node.js, korang test node -v. So dia akan keluarkan V tu, maksudnya version. So maksudnya kat sini korang dah ready dengan Node.js, dan yang penting npm tadi. Apa npm? Kan tadi ada mention kan npm. Ni npm, Node Package Manager. So just download Node.js dan install. Pastikan download dan install. Okay, so kita tengok npm ni, npm -v. So ni nak tengok dia punya version dia. Okay, nak tengok dia punya version saja. Okay, so dengan selepas kita install Node.js, apa yang sekarang kita nak buat adalah kita cuba nak download. Okay, kita nak download npm install -g Ionic Cordova.
Ionic Cordova. Yang ni ambil masa sikit sebab dia akan download facilities untuk Ionic dan juga Cordova lah. Okay, so dia akan download facilities untuk Ionic dan Cordova. Okay, up sikit. Okay, install Ionic Cordova. Mungkin ambil masa lambat sikit sebab mungkin file yang di download tu banyak. So kita tunggu sekejap. So okay, kita dah selesai install Ionic dengan Cordova. So kita berada dalam folder Ionic 5. So kalau korang gunakan C, just buat satu folder Ionic 5 ni lah, contohnya lah, contoh dia. Korang tak nak buat folder ni pun boleh. Cuma sekarang ni Ionic 5 ni okay, kalau korang okay, kalau korang berada di sini, contoh dia dalam command prompt. So kalau korang berada pada C, pada asalnya korang berada pada C, okay kan. So kalau korang ada D ataupun additional hard disk ke, korang pergi ke D. So saya nak fokus everything yang saya buat dalam folder Ionic. Okay, so kalau nak masuk dalam folder Ionic, korang kena create folder Ionic dulu lah. mkdir Ionic 5. Okay, korang kena mkdir untuk make directory, make folder lah, create folder. Folder Ionic 5 tadi dengan cd. Cd tu maksudnya change directory. Kat sini mungkin korang punya learning curve akan sedikit panjang lah sebab korang tak biasa dengan CLI, command line command line interface. Jadi korang kena ni lah, bertabah sikit lah untuk belajar command line interface ni. Unless korang nak subscribe kepada Ionic Studio ataupun Ionic X, then go ahead, mungkin dia akan pemudahkan proses-proses ni. Okay, so next adalah okay, kita dah korang nak gunakan Visual Studio Code, korang kena install lah Visual Studio Code. Ataupun korang nak gunakan Sublime, korang boleh gunakan Sublime. Node.js tadi dah install dan kita perlukan browser. Okay, so yang ni kita akan explore kemudian. Okay, macam mana MVC dalam Ionic, yang ni kemudian lah. Okay, kemudian dalam tajuk spesifik macam mana syntax TypeScript, we call it TypeScript. Okay, dan beberapa yang lain. So sekarang ni just kita nak fokus terus kepada macam mana nak buat Hello World dalam Ionic lah. Hello World dalam Ionic. Okay, start a project. So tadi kita dah ada dalam folder Ionic. So sekarang ni kita nak buat satu Ionic project yang baru, yang mana korang akan download dia. Basically korang akan download dia punya file project tu daripada repository server dia. Repository server dia kat mana aku tak tahu dan aku tak kisah, sebab dengan menggunakan arahan tadi yang kita dah install Ionic tadi kan. Okay, korang boleh create satu project, nama dia ini. So start ni maksudnya create project lah, dan ini merupakan nama project, dan ini adalah dia punya behavior. Maksudnya nanti korang akan nampak tab di bahagian bawah tu lah. Bahagian bawah korang akan nampak tab. So kita try dulu run Ionic start app fstm tabs, enter. Okay, so kat sini dia akan prompt korang nak gunakan Angular ataupun React. Okay, kalau korang biasa guna React, sebelum ni biasa guna React, dan nak just nak maintain dengan knowledge yang korang ada dengan React, so korang boleh klik ke bawah lah. Tapi untuk tutorial yang aku buat ni, pasal aku dah memang daripada awal Ionic dah biasa dengan Angular, so aku akan maintain dengan Angular lah. So Angular ataupun React.js ni adalah JavaScript punya framework lah. Okay, JavaScript punya framework. So just pilih Angular, nampak caret ni, caret pula apa benda tadi ni. So pastikan dia berada pada Angular, tekan enter. Okay, so dia akan download kita punya project. By right sebenarnya besar file dia, tapi tak apalah, dia tengah download
Okay, dia tengah download. Pasal dia ada dalam bentuk CLI, jadi korang akan nampak interface yang lebih kurang macam ni lah. Okay, so app kita nama dia app FSCM, app FSCM. Dalam folder apa dia buat? Dalam folder Ionic 5. Sebab bila kita run Ionic Start ni dalam Ionic 5, maksudnya dia akan create satu folder baru nama dia app FSCM dalam folder Ionic 5. So kita tunggulah. Dan pastikan ada internet connection ya, sebab ini kena download daripada internet. So korang kena pastikan ada internet connection. Okay. Kalau tak ada internet, dia tak boleh nak download daripada server lah. Pastikan ada internet connection. Okay, so dia kata kat sini boleh run Ionic Surf. Okay, Ionic Surf. Okay, di sini boleh run Ionic Surf. Selepas dia kita generate Ionic project tadi, nama dia FFSCM, korang kena masuk dalam app FFCM tu ataupun dalam folder ni. Ni nama folder dia. So kalau korang dir tu macam directory listing lah. Ni. So kita ada ni app FFCM. So cd change directory app FFCM. app FFCM. Okay, yang ni enter. So kat sini kita run Ionic Surf. Ionic Surf ni macam kita run dia punya project lah, dan dia akan kita akan view dalam browser. Okay, so bla 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 bla, kita akan view dalam browser. So kita lihat browser kita. Okay, kita tengah running ni Ionic Surf. Okay, tunggu ni keluar index.html dan dia akan display kat mana? Kat mana dia display? Okay, so kita ada benda ni lah lebih kurang. Ni lebih kurang macam apps lah. So bukan, dia macam responsive web lah, sebab dia memang web teknologi. Jadi memang boleh dibuka dalam browser, no problem. Okay, cumanya dia responsif, dia bersifat responsif. Kalau korang nak kecilkan dia dalam bentuk mobile view, korang kena tekan F12. Function F12. Function F12. So korang tekan simbol mobile ni. Okay, ini available dalam browser lah. Kebanyakan browser sekarang dah support untuk features macam ni, sebab kebanyakannya gunakan Chrome, dia punya engine je. So korang boleh gunakan dia punya inspect tools. Okay, inspect tool. Tekan F12, function F12, dan korang nampak kat sini lah. Okay, so ini lebih kurang kita punya. Okay, nampak kita punya. So kita ada tab kat bawah ni, tab yang pertama, tab yang kedua dan tab yang ketiga. Okay, so itu adalah simple yang kita boleh nampak lah, simple apps yang kita boleh nampak generate daripada Ionic. So kalau korang nak tengok dalam directory ni, okay, dalam directory ni aku dah buat mana tadi, Ionic 5. Okay, ni. Okay, Ionic 5 dia ada FFCM. So dalam D Ionic 5 FFCM. So yang ni korang boleh view dia dalam korang punya code editor. Code editor guna apa? Visual Code. Okay, Visual Studio Code. Okay, aku prefer guna Visual Studio Code. Okay, boleh juga open folder. Okay, file, open folder. So okay, spek korang baru je lah dengan Visual Studio Code ni. Nak install Visual Studio Code, pergi kat search download lah. Nanti aku tunjuk dalam tu lah, dalam dalam link kat bawah nanti. Okay, kat mana dia punya folder tadi, Ionic 5. Okay, dalam sini FFCM, select folder. Okay, zoom out sekejap. Okay, so di sini korang akan nampak folder ni E22. Okay, zoom sekejap.
Okay, kita ada node modules, kita ada SRC, kita ada bla bla bla. Yang ni semua kemudian kita tak akan buat hari ni. So kita lihat pada SRC ni lah. Okay, dan kita nampak kat sini app kan. Kita ada tab 1, tab 2, tab 3. So kalau interface dalam ni, dalam Ionic, interface kita letak dalam HTML file. So kalau korang nak tengok dia punya contoh HTML file, korang boleh double klik kat sini dan buka dia, dan kita boleh edit. Ni contoh dia. Okay, so kita boleh edit lah. Ini adalah HTML. So structure nanti kita akan explore kemudian. Okay, welcome to contohlah. Okay, welcome to FSTM. So ni adalah peringkat awal. Bila kita save, dia ada satu features nama dia hot reload. Okay, hot reload. So korang akan nampak perubahan dia. Nampak? Okay, so buat masa awal ni kita just akan view dalam dalam ni, dalam browser saja. Kita akan run dalam browser saja. Okay, so nanti beberapa tutorial selepas ini kita akan cuba lihat macam mana nak port masuk ke dalam actual device. Tapi sekarang ni kita just play around dengan dia punya UI, user interface. Okay, itu je yang kita akan usahakan. Okay guys, yang penting hari ni kita dah install Visual Studio Code ataupun Sublime. Terpulang pada korang nak guna Sublime ke Visual Studio Code ke untuk edit kita punya code. Okay, untuk edit kita punya Ionic code. Dan yang penting kita dah ada dah install apa, Node.js. Node.js tu biasa programmer memang akan ada. Kau just download daripada nodejs.org dan install dia terus. So yang aku guna ni Windows 10 punya environment lah. Okay, kalau korang nak tanya macam nak buat dalam dalam MacBook ke, dalam iOS ke atau whatever it is. Okay guys, setakat itu saja dulu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.